muzik yang agak berat, agak kasar, agak bising dan nak orang ni kita ni ambil dadah ke, nak ambil apa. Tapi sebenarnya kita clean, kita proses kita. Semua angkat tangan kanan. Semua ikut abang Okay, semua ready. Applause to lead the way by. Alamak, tak kuat. Semangat sikit. Applause to lead the way by. Pada saya, usaha untuk membasmi dan mementras dadah tu kena pelbagai cara lah. Selain daripada pembacaan, penerangan, dan kita juga kena ada satu approach yang lebih santai macam tadi, sebab itu yang lebih menarik pada pelajar-pelajar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam agenda awal ni. Siapa sangka muzik underground ataupun alternatif ini yang seringkali diasosiasikan dengan dadah, dengan bising, bingit dan sebagainya, dan juga alkohol dan juga perkara-perkara yang negatif, itu persepsi majoriti rakyat ataupun masyarakat, tidak kiralah di mana pun mereka berada. Tetapi hari ini sekumpulan anak muda, 5 orang ahlinya, bergerak ke merata ceruk rantau sekolah-sekolah di seluruh negara untuk mempopularkan, mempromosikan cara hidup sihat, muzik alternatif tanpa dadah, tanpa alkohol, tanpa seks dan sebagainya. Jadi itu yang akan kita bincangkan bersama orang kuatnya, Drug Free Youth Association ataupun Belia Bebas Dadah, bersama Khairuddin Aziz, presidennya. Apa khabar Khairuddin? Baik. Dalam visual tadi lain mukanya. Lain dia punya penampilan agak berbeza dengan pada petang ni. Dan juga kalau berada dalam konsert gigs alternatif, boleh ceritakan sedikit bagaimana ia dilakukan? Okey, mostly kalau konsert, kita orang akan bagi sedikit nasihat lah. And then kita akan mulakan dengan kata-kata macam nasihat tak nak ambil drugs, tak nak ambil dadah, alkohol, and then kau boleh save environment, sayang pada alam sekitar, macam tu. So mostly kita orang try terapkan nasihat-nasihat yang sihat, mesej yang bagus. Apa orang kata pun pencetusnya ataupun titik permulaan Din dan juga rakan-rakan dalam DFYA ni untuk menggerakkan mesej sebegini? Kerana kita tahu bukan senang, kerana sinonimnya muzik-muzik alternatif, muzik-muzik punk ni dengan perkara yang negatif yang cukup dominan. Apa orang kata pun titik noktahnya ataupun titik mulanya? Okey, ini dah mula lagi sejak tahun 90-an lagi. So di mana kat situ bila ada gig, ada show, konsert ke semua, and mostly budak-budak dia mesti nak berhayal lah. Banging Headbanging tu okey, tapi bila ambil drugs, ambil alcohol, and then mostly smoking lah. And then so kat situ saya tergerak lah, sebab saya pun ada pengalaman pahit, mana saya tengok abang saya on drugs masa tu. And then kawan-kawan saya, and then persekitaran saya yang sangat-sangat masa tu tertekan, and then mostly negatif lah. And then that's why saya ambil langkah yang positif. Saya buat satu band di mana saya bercerita pasal drug free living and positive living. And then so tahun seterusnya, and then saya start dengan association ni lah. Association ni di mana kita nak promotekan positive living, drug free living, and so bebas daripada rokok dadah dan alkohol semua. Jadi kalau kita melihat daripada sejarah dan juga pengalaman yang dilalui Khairuddin dan juga ahli kumpulan lain, pastinya itu yang menjadi kata pun titik perubahan kepada perkara yang lebih positif. Tetapi untuk anak muda, biasanya mereka akan merasakan masa ni lah kita nak rasa semua kan. Inilah orang kata pun chance dalam you punya life ataupun hidupan, semua hidup itu yang you nak rasa semua. Dan nak berubah ke tak berubah tu biarlah masa menentukan. Jadi dalam masa yang begitu muda dan begitu dalam keadaan kita berada dalam kemuncaknya, Din dan juga rakan-rakan membawa mesej yang cukup besar. Kerana kita tahu apabila kita cerita tentang
tolak alkohol, tolak dadah, tolak rokok dan sebagainya. Ini satu perkara yang agak orang kata pun skema lah kan. Orang tak associate dengan perkara-perkara begini, apatah lagi dalam usia sebegini. Bagaimana ia boleh dilakukan? Bagaimana ia relevan dalam suasana muzik punk, muzik alternatif, tetapi dalam masa yang sama kita menyerapkannya dalam mesej lirik kita, muzik kita dan juga cara yang begitu santai seperti mana yang dilakukan di sekolah tadi. Okey. Bagi saya lah, sebab saya pun tak dapat nak bagikan jawapan untuk semua masalah tau. Betul. So apa yang saya tengok pada umur 13 tahun ini melalui pengalaman saya sendirilah, sebab saya buat ni semua based on pengalaman kita lah. And pada umur 13 tahun saya dah mula cuba-cuba berjinak-jinak dengan rokok, and then lepas tu pergi kepada dadah, lepas tu pergi pada alkohol. So saya sebenarnya melalui pengalaman saya, melihat kawan-kawan saya dan diri saya sendiri dan keluarga saya sendiri, mengambil itu sebagai iktibar lah untuk ubahkan everything. And then saya percaya salah satu reason untuk penyebab kepada masalah sosial ni iaitu idola. Idola tu memainkan peranan penting. So di mana di rumah tiada idola atau tiada ikon lah. So itu yang menjadi satu masalah, sebab saya masa muda dulu saya tiada ikon, saya tiada idola, di mana saya idolakan artis barat. So seperti Sid Vicious lah, lepas tu Bob Marley lah, Kurt Cobain lah. So itu yang menjadi salah satu punca dia. So di situ saya tiada abang ataupun ayah big yang brother, big brother untuk membantu saya mengenal pasti cara jalan yang betul lah. So saya take precaution untuk tidak melakukan semua tu, di mana saya mendapat idola-idola baru yang idola ni semua positif. So di situ saya cuba buangkan benda-benda negatif dan bertindak untuk jadi lebih positif lah. Nak tukarkan perkara-perkara yang positif ni daripada negatif kepada positif, dan pastinya di kalangan anak-anak muda seperti di hadapan Din di sekolah di Ampang ini, orang kata pun tak cool lah kan, tak ada benda-benda macam tu, tak best lah, mana boleh masuk benda-benda macam ni kan. Jadi nak tukar persepsi tu macam mana? Yelah, dulu masa saya mula-mula mencuba-cuba lah, saya rasa macam benda ni satu benda yang cool, wajib mesti ada kan. Saya nak semua orang tengok saya, saya nak semua orang macam respect saya, hormat saya kan. Cakap, lepas tu kalau nak join satu group tu, you have to you kena merokok, you kena do bad things semua. Sebab one thing, sebab some of the kids tu dia orang tak berjaya dalam akademik, dia orang tak berapa bagus, so dia orang fikir macam ini akan buatkan orang lagi respect dia, lagi cool lah sebenarnya. Tapi so cara tu sebenarnya salah lah, klise lah. Klise sangat lah. And then saya fikir macam untuk jadi cool, untuk jadi cool, you have to do this. You kena merokok lah, you kena alkohol lah semua kan, untuk jadi cool. So sekarang ni sebenarnya perceptions tu dah reverse, dah lapuk lah. Maksudnya bila kita cool sekarang, bila kita bebas benda-benda macam tu. Okey, mesej macam mana kita nak terapkan kepada anak-anak muda, kerana kita tahu anak muda lebih percaya dengan rakan sebaya mereka. Mereka tak percaya, mungkin kurang lah dengan ibu bapa, dengan orang abang-abang, kakak-kakak yang di luar sana. Tapi rakan sebaya ni main peranan, dan itulah mesej yang cuba diterapkan oleh di FYA di kalangan anak-anak muda kita di sekolah. Percaya pada rakan sebaya, tetapi rakan sebaya yang bagaimana. Kita rehat sebentar, jumpa lagi selepas ini. Still far away from where I belong. So you can doubt and you can hate, but I know no matter what it takes, I'm coming home. Kesemua 31 perlawanan secara langsung hanya di Astro. Liputan UEFA Euro 2012 di Astro dibawakan untuk anda oleh Maxis, penaja penyiaran utama. Selami sejarah hidup khalifah-khalifah Islam berpandukan doa-doa paling indah serta amalan dan kisah yang menjadi teladan. Dengan buku-buku terbitan Al-Hidayah House of Publisher, bersama-sama selangkah menjadi kekasih Allah.
This May, Astro Awani brings you Merdeka Award Roundtable, building a globally competitive Malaysia. The first thing that people say is, oh, well, where are we in comparison with other people? Get out from being vortex about arguing who gets the small part of that cake. The idea here would be to pick some sectors and focus on those. Good as any, better than most. You can believe that. We'll go someplace. Saturday, 12 May, 8:30 p.m. exclusively on Astro Awani. This program is brought to you by the Merdeka Award. Kita sudah pun kembali. Isu tentang dadah, alkohol dan juga perkara-perkara yang negatif ini seringkali menjadi halangan, menjadi yang kata hambatan di kalangan kita untuk melihat gaya hidup sihat. Tak salah bermuzik, tak salah berada dalam punk ataupun alternatif muzik dan sebagainya, tetapi inilah mesej yang cuba disampaikan oleh DFYA. Tetapi bagaimana trend di luar sana? Kalau kita lihat di luar negara, dan Din dengan rakan-rakan sempat melakukan jelajah di Eropah dan sekitar Asia untuk mempopularkan muzik-muzik yang bermesejkan begini. Okey. Sebenarnya saya pun dapat idea ni daripada negara barat juga. Pada mulanya saya pun tak percaya. Saya macam tak percaya yang Mak Saleh kat sana semua tak drugs, tak smoke, tak alkohol. Cuba ceritakan sikit. Okay, so ada satu community di luar sana yang dinamakan community straight edge. Okay. So straight edge ni dia popularkan idea hidup sihat lah, macam drug free, positive living and smoke free semua. And then diorang sangat-sangat passionate dalam melakukan aktivism terhadap industri alkohol, rokok ni semualah. Diorang sangat macam betul bersungguh-sungguh untuk membantras benda ni. So and then mostly band-band tu lirik dia semua bercerita pasal stop the industry, stop the pollution, sebab benda-benda relate dengan pollution and dengan kita punya kesihatan tau. And then so saya dapat influence daripada lirik dia. So masa tu saya pun terperanjat lah, tak sangka ada band yang bercerita pasal ni. And so kat sana banyak. Kat sana banyak, even kat US ataupun Europe. So dia ada community. Setiap negara ada dia punya community drug free dia. Even dekat Thailand ada, Philippines ada, Indonesia ada. Indonesia is the biggest in Asia lah. Dia terlalu banyak, dia ada banyak band-band straight edge yang macam positif lah. So kalau satu lagi untuk menjauhkan persepsi masyarakat apabila kita tidak berada dalam kelompok dadah, kelompok alkohol ataupun seks bebas ni, kita pula seringkali apabila kita membawa suara-suara baru untuk environment, untuk anti kapitalisme dan sebagainya, ada satu persepsi mengatakan bahawa kita akan cenderung kepada arah kiri, anarkis dan sebagainya. Itu satu lagi pula cabarannya. Jadi bagaimana ia dapat yang kata pun dinafikan? Okey, sebenarnya apa yang kita buat ni, sebenarnya kita membantu pada production produk-produk yang tak mendatangkan hasil lah, yang memudaratkan pada kesihatan dan environment, even kepada agama. Contohnya macam alkohol, rokok. Kita tahu benda tu semua akan sinerginya sesuai mengaibkan kita ataupun memudaratkan kita kan, produk-produk tu. And then related dengan isu negara luar seperti Zionism and Israel punya produk-produk. So that's why we try to stop that kind of product consume by kita punya diri. So basically kita orang bukannya kita bawa satu idea yang bukan satu gerakan haluan kiri ataupun anarkis ataupun walaupun kita nampak macam seperti anti kapitalism and sebab kita just anti benda-benda yang memudaratkan diri sendiri dan environment kita sebenarnya. That's the really point about being positive lifestyle lah, being straight edge semua. Untuk menjadi inspired by the colleagues dan anak-anak muda di luar sana, apa yang dilakukan oleh DFYA ini? Okay. Mostly kita orang akan
tarik idola lah. Dia cakap kita akan select idola-idola budak-budak ni macam ikon-ikonik daripada setiap negeri ataupun setiap daerah tu ada ikon-ikon dia. And then mungkin ikon ni belum naik lagi. Saya tahu, saya pasti satu hari diorang ni akan jadi ikon seperti Noh Hujan, seperti Mir Anggun Hussein, Bang Fiz ke ikon dia. Tapi kita nak create satu ikon yang positif. Ikon positif yang turun padang jumpa budak-budak, salam peminat, support peminat dia. Instead of peminat support kepada artis support kepada peminat. So itu kita nak try buat macam aktivism dari muzik. So setiap contohnya macam company pun ada CSR dia. So that's why kita buat satu collaboration di mana band pun boleh ada CSR. So corporate social responsibility, di mana dia buat kerja-kerja aktivism, menolong masyarakat dan membantu belia-belia yang baru-baru ni, budak-budak baru nak naik kan. Seronok bercerita dengan Dan dan itu menunjukkan bahawa ia satu cara baru untuk memperkasakan empowerment hak upayakan ibu bapa, anak remaja itu sendiri, community dan melalui muzik dan juga mesej begini dan pengalaman Din bertembung, berbicara dan juga bersama anak-anak muda di sekolah-sekolah. Apa respon mereka? Respon sangat positif lah. I mean like dia orang tak pernah didatangi dengan benda-benda sebegini lah. Biasanya adalah NGO lain kan datang untuk bagi ceramah secara formal, cara yang mungkin cara lama lah, cara tu dah lapuk. So that's why kita datang dengan idea-idea baru, di mana idea ni sebenarnya pun datang daripada band di luar negara. So ada band-band yang di luar negara yang buat kerja yang sama, kerja aktivism seperti ni. So adalah skater, adalah band hardcore yang pergi sekolah-sekolah untuk bercerita pasal ni. So that's why we use the same method untuk approach budak-budak ni, gunakan muzik, gunakan extreme sport, extreme music, so untuk approach diorang. So diorang lagi suka, diorang lagi enjoy lah. Okey, kita nak tahu juga mungkin ada ataupun sinisnya di kalangan mereka yang ingin berkolaborasi dengan pihak DFYA dan juga apa pengisian-pengisiannya, dan bagi mereka yang nak menyertai bagaimana. Kita nak tanya Din, kita rehat sebentar, jumpa lagi selepas ini. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. I know my kingdom awaits, and they've forgiven my mistakes. I'm coming home. Kesemua 31 perlawanan secara langsung hanya di Astro. Liputan UEFA Euro 2012 di Astro dibawakan untuk anda oleh Maxis, penaja penyiaran utama. Boleh bantu saya, Encik? 81 people are going to die in some kind of tragedy. Hanya di Astro Citra. Untuk melanggan, sila tekan butang merah di saluran 130. Pendekatan aktivisme yang begitu santai dalam approach DFYA turun ke padang, bertemu dengan rakan-rakan, bertemu anak-anak muda di sekolah-sekolah. Ada halangan tak bagaimana penerimaan peringkat tertinggi lah, peringkat sekolah ke, peringkat pejabat pendidikan ke, pejabat kementerian dan sebagainya, dan mereka so far bagaimana respon dengan cerita dah masuk 15 sekolah? Banyak tu. Yes, hampir 15 sekolah. And just nak bagi tahu sebab benda ni bukan senang. So semua orang cakap macam, "Oi, senangnya dia ni masuk sekolah." Tapi sebenarnya memang susah sebab lagi pula kumpulan muzik dan dengan image kita macam ni kan. Nana macam musician, bila kita cakap saya musicians, kita nak buat talk pasal sekolah, musicians tak nak macam ni kan. Bukan pakai motivasi kan. Bukan, kita bukan
yang pakar-pakar lah, tapi cuma kita gunakan kita punya experience dan message kita untuk sampai kepada budak sebab kita tahu cara ni berkesan, efficient sebenarnya sebab benda ni dah berlaku di luar negara and then everyone is following dia punya konsep and then macam certain sekolah ada masalah dia. Tak semua boleh senang masuk. Cikgu akan tanya daripada organisasi mana, daripada surat tu, surat ni, surat. So kita akan recommend cikgu kalau cikgu buat jemputan pada kita, senang untuk kita terus masuk lah untuk buat ceramah sebab benda ni ada proses-proses dia. So sekarang kita nak shortcut. Tapi macam certain sekolah yang disagree tu mungkin ada reason dia lah. Macam ada masalah dengan student-student sebab ada certain sekolah tu yang tak bagi kebenaran kita pasal ada masalah dadah dekat sekolah. So dia orang tak nak benda tu menambahkan lagi ataupun masalah sekolah dia timbul. So tak itu nak expose lah. Dia tak nak expose. So itu. Tapi sebenarnya tidak begitu kan. Kalau kita berfikiran lebih besar ataupun berlapang dada melihat isu yang ada di sekolah tersebut dan asosiasi dengan rakan-rakan seperti mana DFYA lakukan ini sebenarnya membawa lebih dekat dan cuba menyelami apa sebenarnya mereka mahukan. Betul betul. Memang betul macam tu sebab sebab organisation baru unless kalau kita macam establish seperti ADK atau pemadam ataupun sahabat. So dia orang semua orang dah kenal lah. So ni baru NGO ni baru, so orang masih lagi skeptical ataupun berfikiran negatif terhadap musicians ataupun aktivism yang cara baru ni. Tapi sebenarnya DFYA sudah pun berdaftar dengan Kementerian Belia dan Sukan. Yes, itu lesen besar. Itu kita kena tekankan. Cakap, okey, kita ada Kementerian Belia dan Sukan, so kita kena tekankan benda tu. So kita apa gunakan pengisiannya apabila sampai di sekolah? Apa pengisian yang selain daripada ataupun talk dan juga persembahan live tu, apa yang dilakukan pengisian? Biasanya kita akan buat talk dalam masa setengah jam tu. Dalam masa tu kita akan selang-selangkan dengan pertanyaan lah. Apa pendapat budak-budak tentang kesimpulan dia macam mana, and then from that one kita akan buat slideshow. Slideshow semasa penerangan tu ada slideshow lah, gambar-gambar menarik. Budak-budak ambil drugs, reason dia kenapa, and then sebab kenapa drugs, and then video. Video is very important. Persembahan video. Persembahan video. And then apa yang kita buat ni, kita dapat kerjasama daripada Drug Free World. Drug Free World ni dekat US lah. So kita gunakan modul dia orang untuk buat dia punya presentation. Drug Free World punya presentation sangat menarik. Dia punya video sangat menarik. Itu membuatkan budak-budak macam terpegun tengok kenapa budak ambil dadah, kenapa, apa kandungan dadah, dan apa reason kenapa orang ambil dadah. So dia akan terangkan satu persatu daripada dadah jenis ganja ke inhalant sampailah ke dadah lebih berat iaitu meth, itu syabu lah. And then family perceptions terhadap dadah tu. And then also kita akan buat persembahan sketsa. Kita akan persembahkan sketsa macam lakonan semula lah. Itu rakan-rakan ataupun dimasukkan juga pelaku tambahan di kalangan anak-anak murid di sekolah? Mostly kita antara kita. Tapi ada certain times tu kita akan panggil student untuk inilah take part lah. So kalau ada macam two ways communication tu lagi menarik lah benda tu. Mengapa tidak perkara ini dihebahkan ataupun mungkin ini satu platform yang bagus untuk dibawa dalam program seperti Agenda Awani. Mungkin sudah sampai masanya mereka-mereka yang berminat untuk berkolaborasi dengan DFYA untuk menyampaikan mesej-mesej yang cukup positif dan begitu ataupun hebat pendekatannya. Mungkin caranya bagaimana kalau syarikat-syarikat korporat, individu ingin bersama-sama sebagainya ataupun kumpulan-kumpulan alternatif punk yang di luar sana untuk bersama? Okey, sebenarnya organisations ni memang mengalu-alukan corporations ataupun NGO lain untuk join kita, and then kita memang support pada band-band baru yang nak mempromosikan dia punya band lah. So sebenarnya kita gunakan platform yang positif, iaitu kita nak band ni menjadi ikon kepada remaja-remaja kita. Sebab bagi saya band ni politician di dalam music scene. So everyone bila dia orang bercakap je, budak-budak akan dengar. Dia orang akan cuba follow apa yang band tu pakai, band tu punya style, rambut dia macam tu, dia orang akan cuba tiru. So band tu memainkan peranan sangat penting. So macam saya ambil contohlah,
seperti OAG lah. OAG. So sampai sekarang muzik dia diikuti oleh peminat-peminat sampai orang try nak jadi macam dia, rambut macam dia, spek macam dia. And then tapi sampai satu tahap OAG dah melepasi masanya. Dia melepasi masa and then jadi kepada negatif lah. So that's why kita cerita benda tu. Kita cakap dia, you want to follow idola, you want to follow the icon, tapi make sure you follow the right icon lah. Positif punya icon. So saya sarankan every musicians untuk jadi lebih positif dan turun padang. Jadi aktivis. Turun kita punya budak-budak ni. Terima kasih Hairudin. Sebenarnya banyak lagi kita nak cerita. Dengan cerita kalau nak jadi ahli bayar RM10 ya, untuk budak sekolah mendaftar banyak lagi orang kata pun tawaran yang dapat diperolehi apabila menjadi ahli kepada DFYA. Kalau nak tahu lebih lanjut, layari Facebook di DFYA dan like di situ, mungkin ada segala maklumat program-program yang pernah dilakukan dan juga orang kata pun testimonial yang diberikan oleh pihak-pihak yang berkenaan tentang aktiviti DFYA. Jadi itu mesej kami pada malam ini. Jika ada sebarang pandangan anda, hantarkan ke Facebook kami, ke Twitter kami dan juga ke email kami. Sekian, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Terima kasih.